Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya kepada hadirin sekalian yang menyaksikan siaran rakaman Beatrice Speaker Corner Fakulti Pertanian pada episod 28 hari ini. Saya Amira Nadira merupakan moderator anda pada episod kali ini. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini iaitu saudara Nazli bin Zakaria, pelajar tahun 1 Bachelor Science Horticulture dengan kepujian. Tajuk perkongsian beliau pada hari ini ialah Introduction of Kratom Tree atau lebih dikenali sebagai ketum. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nazli bin Zakaria daripada program Sains Horticulture tahun 1. Hari ini saya ingin berkongsi tentang boleh dikira topik hangat iaitu pokok ketum. Tetapi tajuk yang saya ingin kongsikan ini bukan berkenaan produk ketum macam air ketum, tapi tajuk perkongsian saya pada hari ini ialah pengenalan kepada pokok ketum. So, saya akan share slide. Okey, pengenalan kepada pokok ketum. Dalam bahasa Inggeris, ketum dipanggil kratom. Di dalam bahasa Melayu, pokok ketum lah. Okey, seterusnya. Nama asal ketum ialah daripada bahasa Latin, iaitu nama saintifiknya Mitragina speciosa, dikenali sebagai kratom atau ketum. Kratom dipanggil di negara Amerika Syarikat atau negara luar. Di Malaysia, kratom dipanggil ketum lah. Pokok ketum dikenali di Malaysia dan pokok ketum ialah pokok mala hijau yang banyak terdapat di Timur Selatan Asia seperti Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia dan Papua New Guinea. Tujuan asal pokok ketum ialah digunakan dalam rawatan herba. Pada awalnya dikenal pasti telah digunakan dalam rawatan tradisional di Thailand sejak 19 abad yang lalu lagi. Okey, sejarah pokok ketum pada tahun 1839 pertama kalinya dijelaskan oleh Peter Kortel, iaitu seorang ahli kolonial botanis Belanda dengan memberi nama Stipegian speciosa, dan kemudiannya pada tahun 1859 diberi nama baru iaitu nama akhir Mitragina speciosa oleh George Darby Haviland dengan klasifikasi saintifik. Pokok ketum berasal daripada Kingdom Plantae dan juga family Rubiaceae, iaitu family sama dengan family kopi, dan genus Mitragina. Bagi nama kebiasaan dipanggil di Malaysia ialah ketum. Di Thailand ada 3 panggilan iaitu kakuam, itang atau tom. Di Amerika Syarikat pula dipanggil kratom. Seterusnya, mari kita ketahui ciri-ciri pokok ketum. Pokok ketum memiliki habitat di kawasan iklim lembap dan panas, iaitu hutan hujan tropika, di mana hutan hujan tropika memiliki purata taburan hujan di antara 175 hingga 200 cm setahun.
Pokok ketum juga sama seperti pokok kopi, di mana kesesuaian jenis tanah ialah lum berpasir. Seterusnya, pokok ketum boleh mencapai ketinggian sehingga 4 ke 15 meter dan kelebaran pokok kira-kira 4.5 meter. Bagi pokok ketum, bahagian pokok yang paling penting dalam pengeluaran hasil ialah daun. Semestinya, bagi ciri daun pula, daun ketum kebiasaannya berwarna hijau, hijau gelap dan berkilat. Daun ketum boleh tumbuh sehingga 14 hingga 20 cm panjang dan 7 hingga 12 cm lebar. Dengan terdapat 12 ke 17 pasang urat daun. Okey, seterusnya jenis urat daun. Di sini terdapat beberapa warna urat daun yang berbeza dari segi kuantiti kandungan bahan yang terkandung pada daun dan kesan daripada pengambilan daun tersebut. Seperti yang kita boleh tengok, ada warna merah, urat daun warna merah, urat putih, urat hijau dan urat kuning. Urat merah daun ketum kebiasaannya digunakan dalam rawatan tidur bagi seseorang yang memiliki masalah untuk tidur, iaitu penyakit insomnia. Bagi urat putih ketum digunakan sebagai perangsang dan peningkat mood yang positif, dan urat hijau pula sebagai penambah tenaga yang segera dan melegakan kesakitan. Boleh dikatakan urat hijau ni kesannya di antara daun urat merah dan daun urat putih kerana dia lebih stabil dan seimbang. Manakala seterusnya yang terakhir ialah urat daun kuning. Urat daun kuning sangatlah jarang ditemui kerana kandungannya tinggi bahan kimia dan lebih bertoksik. Disebabkan lebih bertoksik, rangsangannya sangat cepat bertindak. Urat kuning ni sebagai perangsang dan peningkat mood. Seterusnya, kegunaan ketum. Kegunaan ketum pada awalnya yang seperti saya katakan tadi, sebagai rawatan tradisional, digunakan sebagai herba untuk merawat penyakit yang seperti boleh dikatakan demam, sakit-sakit otot. Namun ketum ini masih belum dikenal pasti dan belum dirasmikan sebagai tanaman herba kerana belum cukup kajian mengenai ketum. Seterusnya, walaupun begitu, terdapat beberapa agensi telah mengkaji dan mengeluarkan produk seperti suplemen, ubat-ubatan, walaupun belum mendapat pengiktirafan daripada mana-mana pihak berkuasa. Dan ketum juga masih diguna pakai dalam kajian dan penyelidikan. Apa yang menarik pasal kegunaan ketum ni, tapi ramai yang tak tahu, daun ketum boleh diguna dalam sebagai alternatif makanan ternakan seperti spesies Trishanthera gigantea, iaitu ketum ayam atau dipanggil Madre de Agua kerana kandungan protein yang tinggi dan boleh memberi kesuburan kepada ternakan dan menjimatkan modal dalam menternak haiwan. Okay, seterusnya, kesan-kesan penggunaan ketum ni.
ada pelbagai kebaikan dan keburukan juga, tapi kebanyakannya keburukan sebab belum cukup kajian untuk mengawal kandungan toksisiti dalam daun ketum. Antara kebaikannya ialah dari kesan kepada kelakuan dan kesan kepada otak, dapat meningkatkan tumpuan dalam apa-apa jua kerja, dapat mengurangkan kegelisahan, dapat meningkatkan mood, dapat meningkatkan percakapan. Itu mungkin kesan sampingan yang ringan. Kesan seterusnya, kesan sampingan yang baik kepada tubuh badan, meningkatkan tenaga, mengurangkan kesakitan dan melonggarkan otot-otot. Kemudian kesan buruk ataupun kekurangan daripada pengambilan ketum, mulut kering, gatal, kerap buang air kecil, mungkin sebab pengambilan air ketum yang berlebihan, sakit kepala, sembelit, mengantuk, pening, loya, muntah dan berubah mood. Bagi kesan ringan seperti mengantuk ni, kemungkinan pengambilan daun ketum tidak spesifik seperti mengambil urat daun yang berwarna selain daripada warna merah, mungkin mengakibatkan mengantuk. Dan seterusnya, beberapa kesan sampingan yang termasuk dalam kategori kesan buruk iaitu jantung berdebar-debar, tekanan darah tinggi, insomnia kerana pengambilan air ketum mungkin memberi rangsangan tenaga dan membuatkan seseorang itu sukar untuk tidur. Seterusnya, hilang selera makan, masalah ingatan, masalah buah pinggang, masalah hati dan boleh mengakibatkan ketagihan. Okey, pada sudut undang-undang dan polisi di Malaysia, Malaysia hanya melarang dalam penanaman dan penglibatan pokok ketum ni. Namun ketum belum dimasukkan di dalam akta dadah berbahaya kerana belum cukup kajian dan belum cukup bukti. Namun ketum tertakluk di bawah akta Akta Racun 1952 kerana kandungan toksik dalam daun ketum apabila diekstrak kepada air atau ubat-ubatan boleh mengakibatkan keracunan dalam bentuk cecair jika pelaku yang menyimpan cecair ketum boleh didakwa di bawah Akta Racun 1952 dan termasuk juga dalam pelibatan, penjualan, pembelian dan penanaman ketum boleh didakwa di bawah Akta Racun 1952 ini. Okey, kesimpulan. Orang kebiasaannya menggunakan ketum untuk mengganti dadah-dadah seperti yang penagih dadah, mungkin dia akan mengganti dadah dengan menggunakan ketum untuk memuaskan hati seperti ingin berhayal, ingin menggantikan dadah yang kira tinggi kos dan dadah yang mahal. Pokok ketum juga mempunyai potensi, walaupun begitu pokok ketum mempunyai potensi dalam perubatan dan rekreasi. Pokok ketum juga boleh menjadi tidak selamat di dalam sesebuah negara sekiranya ada beberapa pihak cuba menggunakan ketum ke jalan yang memudaratkan
dan menyalahgunakannya. Ketum juga adalah antara tumbuhan yang masih dikaji untuk sifat perubatan. Jadi mungkin sekarang di Malaysia belum ada kelulusan untuk menanam dan mempromosikan ketum. Kemudian akhir sekali dari perspektif pertanian pula, ketum mampu menjana pendapatan yang tinggi dan meningkatkan ekonomi negara. So dari situ kita boleh tengok ketum ni masih lagi di bawah undang-undang dan belum masih dilarang oleh kerajaan. Walaupun kita tengok tadi banyak kesan buruk, tapi ada juga kesan yang baik kalau kerajaan atau pihak-pihak berkuasa mampu mengawal penggunaan pokok ketum ini. Semoga pokok ketum ini dapat digunakan dalam pertanian dan pembangunan negara. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Fazli, panel kita pada hari ini di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Saya berharap para hadirin mendapat sedikit sebanyak pengetahuan dari perkongsian beliau. Dengan itu, saya akhiri episod kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertanian adalah tunjang kehidupan.